Di dunia yang penuh dengan pelbagai fahaman dan aliran, ada yang membawa nama Islam tapi menyimpang dari landasan kebenaran. Dalam lautan ideologi dan perbezaan akidah, hanya satu jalan yang kekal teguh, yakni jalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah berpaksikan kefahaman para sahabat dan ulama salaf menjadi benteng kepada kemurnian akidah Islam. Inilah jalan keseimbangan antara akal dan wahyu, ilmu dan iman, kasih dan ketaatan. Inilah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, benteng akidah Islam sepanjang zaman. La hayata illa bil Islam, wa la islama illa bil jihad, wa la jihada illa bil da'wah, wa khairud da'wah yakni bis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke siaran podcast Lentera Hati, dari hati ke hati. Sebelum saya memulakan podcast ini dengan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Ikan arwana, ikan pari, tangkap satu di tengah bahari. Malu rasanya perkenalkan diri di hadapan semua seindah bidadari. Saya Muhammad Hazim bin Khairuddin selaku host bagi channel podcast Lentera Hati. Pada segmen khas kali ini, iaitu segmen Anak Muda dan Iman, kami telah menjemput seorang ustaz yang berpengalaman dan juga berkarier yang luas dalam bidang akidah, iaitu Ustaz Amirul Fahmi Al-Hafiz bin Zul Hisham yang telah menimba ilmu di Institut Perguruan Kampus Sultan Abdul Halim. Apa khabar Ustaz? Terima baik saudara. Kita sudah mengetahui bahawa zaman sekarang ni banyak telah berlakunya runtuhan akhlak pada generasi kali ini. Terlalu banyak cabang akidah yang telah merosakkan generasi Z maupun semua generasi di Malaysia ini. Oleh itu Ustaz, kupasan topik segmen kali ini tentang apakah pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam membentuk masyarakat madani Ustaz. Ya, topik ini sangat menarik untuk kita kupaskan. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Sekarang ini kita berada di zaman globalisasi yang mana merupakan zaman fitnah, di mana banyak fahaman-fahaman yang tersebar di luar sana. Jadi kalau kita tidak menelusuri Ahli Sunnah wal Jamaah ini, kita mungkin akan terpesong akidah kita. Jadi dengan memahami Ahli Sunnah wal Jamaah ini, kita dapat menjaga akidah kita serta iman kita. Baik, terima kasih Ustaz. Apabila Ustaz sebut saja tadi, saya teringat sebuah hadis Nabi yang berbunyi terdapat 73 golongan yang akan masuk di dalam neraka, tetapi hanya satu sahaja golongan yang akan selamat pada akhirat nanti, iaitu golongan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Berikut juga dengan kaitan yang saya boleh kaitkan dengan dalil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Taraktum fikum amrayni, yang bermaksud amrayni itu kepada Al-Quran dan hadis. Sesiapa yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis, nescaya mereka akan selamat di hari akhirat nanti. Baiklah Ustaz, kita kenal dulu daripada asas dahulu Ustaz. Menurut Ustaz, apakah definisi Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah ini, iaitu sunnah, merupakan segala perkaitan yang berkait dengan Nabi daripada segi percakapan, sifat, perbuatan, takrir dan sebagainya. Jamaah pula ialah kumpulan yang mana kumpulan ini berlandaskan dengan syariah yang betul. Jadi kesimpulannya, Ahli Sunnah wal Jamaah ini ialah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, sunnah dan ijma' para sahabat, dan menjaga akidah mereka daripada terpenyelewengan. Okey, saya faham Ustaz. Maksudnya di sini Ahli Sunnah wal Jamaah ni bukan satu kumpulan baru, tetapi kumpulan yang menjaga ajaran Islam yang asal. Adakah betul itu Ustaz? Ya, tepat sekali. Mereka menjaga akidah daripada fahaman Syiah, Khawarij, liberalisme, pluralisme dan sebagainya. Baiklah, kita teruskan dengan segmen yang kedua, iaitu golongan dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Baiklah Ustaz, kita sudah tahu definisi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Baiklah, saya tertanya-tanya, ataupun di dalam rumah sana tertanya-tanya, siapakah tulang belakang di sebalik golongan Ahli Sunnah wal Jamaah ni? Senang cerita, siapakah pengasas Ahli Sunnah wal Jamaah ni Ustaz? Okey, kita sedia maklum bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah ni diasaskan oleh dua orang yang masyhur, iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah ni ialah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Maturidiyah ni ialah Abu Mansur Al-Maturidi. Kedua-duanya merupakan asas yang penting dalam akidah, kerana mereka cuma berbeza sedikit salah faham daripada beberapa isu cabang. Tetapi
mereka ni merupakan pendiri penting yang mana agar menjaga akidah kita tetap benar. Begitu juga dengan salafus soleh, mereka juga ialah tergolong daripada ahli sunnah wal jamaah. Oh, jadi walaupun ada Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dan juga Salafus Soleh, semuanya tetap dalam payung ahli sunnah wal jamaah yang sama. Adakah begitu, Ustaz? Ya, mereka tetap mengamalkan Al-Quran, sunnah dan ijma' para sahabat. Okey, baiklah saudara. Saya nak tanya sikit soalan dah. Apakah anda faham tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah ni dan kaitkan dalam institusi Islam pada hari ini? Baik, soalan yang baik untuk kita kupaskan pada segmen kali ini. Terima kasih Ustaz Fahmi. Baik, jadi kita tahu ahli sunnah wal jamaah ada dua aliran utama, iaitu Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dalam membentuk kerangka pemikiran Islam yang menjadi asas kepada banyak institusi Islam pada hari ini. Sebagai contoh, Asy'ariyah yang diasaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu. Prinsip ini sangat penting dalam dunia pendidikan Islam moden. Contohnya, dalam universiti Islam seperti Al-Azhar di Mesir dan juga Institut Pengajian Islam di Malaysia, IIUM, dan IPG sendiri, mereka menekankan kajian akidah yang berpaksikan nas tetapi tetap membuka ruang kepada rasional dan ijtihad. Manakala Al-Maturidiyah yang diasaskan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi menonjolkan pendekatan yang rasional terhadap akidah. Pengaruhnya kuat dalam dunia Islam Timur seperti di Asia Tengah dan Turki. Pendekatan mereka banyak diadaptasi dalam penggubalan kurikulum akidah dan falsafah Islam, termasuk dalam pendidikan formal dan fatwa kontemporari. Jadi, dua mazhab ini bukanlah sekadar sejarah, tapi masih tercampur baur dengan sistem pendidikan kita pada hari ini. Ya, tepat sekali Ustaz. Kedua-duanya menjadi tulang belakang kestabilan akidah umat Islam itu sendiri. Mereka membantu institusi Islam menolak fahaman ekstremis seperti liberalisme atau ekstremisme agama, sambil mengekalkan keseimbangan antara ilmu nakli dan juga akli. Dalam erti kata lain, ahli sunnah wal jamaah adalah benteng utama dalam memastikan umat Islam kekal berpaksikan kebenaran dan kesederhanaan. Macam tu Ustaz. Terbaik saudara. Terima kasih Ustaz. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan segmen berikutnya, iaitu manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sekarang mari kita bincangkan tentang manhaj ataupun bahasa mudahnya cara pendekatan ahli sunnah wal jamaah. Silakan Ustaz. Manhaj ahli sunnah wal jamaah ni sangat seimbang. Yang pertama, mereka menggunakan Al-Quran dan sunnah sebagai sumber pertama. Kedua pula, mereka menggunakan ijma' para sahabat. Dan yang ketiga, mereka menggunakan akal tetapi tidak mendahului wahyu itu sendiri. Mereka juga bersifat tidak melampau seperti ekstremis, khawarij, dan tidak terlalu bebas seperti Mu'tazilah. Menariknya, tapi kadang-kadang ada orang kata akal tu anugerah Allah, jadi tak salah pun guna akal lebih dari nas. Apa pandangan ahli sunnah tentang hal ini Ustaz? Okey, ahli sunnah wal jamaah ni mengiktiraf akal sebagai anugerah daripada Allah. Tetapi dalam anugerah daripada Allah itu, wahyu itu lebih utama. Sebab daripada kata-kata Allah yang Maha mengetahui. Akal tu kita perlu guna untuk kerangka wahyu itu sendiri, bukan mendahului wahyu itu sendiri. Jadi saya nak simpulkan kat sini, akal ni ada batas yang Allah telah tetapkan. Maknanya akal ni tak boleh mengatasi wahyu, yakni kalam Allah itu sendiri. Baiklah, saya nak ringkaskan sikit bahawa Mu'tazilah ni lebih menekankan akal berbanding ahli sunnah wal jamaah yang berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik Ustaz, kita teruskan lagi dengan segmen yang berikutnya, yakni prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Baiklah, kita teruskan dengan sebentar. Disebabkan tadi Ustaz dah tanya banyak soalan kebat pada saya, boleh tak saya nak tanya sikit tentang apakah prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah? Okey, terima kasih Ustaz Fahmi. Saya tak menjangkakan bahawa Ustaz Fahmi akan bertanya saya tentang prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Baiklah Ustaz, saya berminat untuk mengkongsikan ini. Antara prinsip-prinsip asas akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka menekankan 4 perkara, yakni tauhid, beriman dengan rukun iman yang 6, menolak bid'ah dalam agama dan juga menjaga perpaduan ummah. Baiklah, tauhid. Tauhid ni apa? Tauhid ialah mengesakan Allah dalam rububiyah, uluhiyah dan juga asma' wa sifat.
Berikut juga dalam menolak dalam bid'ah agama. Mereka hanya berpegang pada dalil yang sahih. Dan seterusnya, menjaga perpaduan ummah. Mereka tidak suka menghukum sesama Islam dan sentiasa menyeru kesatuan umat Islam. Kita lihat aliran yang lain seperti Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah. Mereka tetap ada menyalahkan mereka punya pengikut itu sendiri berbanding dengan Ahli Sunnah wal Jamaah tadi, menjaga kesatuan ummah. Menarik juga dengan prinsip ini. Dan macam mana Ahli Sunnah wal Jamaah mampu jadi benteng daripada fahaman-fahaman moden ini Ustaz? Okey. Seperti yang kita sedia maklum, fahaman moden ini seperti liberalisme, sekularisme dan juga pluralisme. Baiklah. Sebab Ahli Sunnah wal Jamaah ni berpaksikan wahyu, bukannya ideologi manusia. Fahaman moden banyak bersandarkan kepada kebebasan tanpa batas. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah ni menegaskan bahawa kebebasan mesti berpandukan syariat. Mereka menolak fahaman yang cuba samakan semua agama atau jadikan akal lebih tinggi daripada wahyu. Inilah yang menyebabkannya Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai benteng kukuh mempertahankan akidah Islam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz atas soalan yang Ustaz ajukan kepada saya tadi. Saya ada perasan di laman media sosial Lentera Hati di Instagram. Ada soalan daripada peminat yang mengikuti rancangan podcast kami. Jadi, sebagai wakil kepada peminat kita untuk bertanyakan soalan kepada Ustaz. Ramai yang tahu Ahli Sunnah wal Jamaah diwakili oleh dua tokoh utama, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi apa sebenarnya perbezaan pandangan antara keduanya, Ustaz? Dipersilakan. Sedia maklum bahawa mereka khilaf sikit saja dalam isu-isu ini. Antaranya dari segi peranan akal, Abu Hasan Al-Asy'ari melebihkan memberi penekanan pada wahyu daripada sumber akal itu sendiri. Manakala Imam Al-Maturidi menekankan akal kerana untuk mengenal kewujudan Allah, kita perlu memahami nas itu dengan menggunakan akal. Okey. Bila Ustaz Fahmi kongsikan kepada kita tadi, saya dapat merumuskan sikit yang bahawa Imam Abu Mansur Al-Maturidi lebih rasional, manakala Imam Abu Asy'ari lebih tekstual. Adakah itu betul, Ustaz? Ya, itulah pandangan-pandangan mereka dalam isu-isu ini. Terusnya, dari sudut iman pula, Imam Al-Asy'ari tasdik dalam hati, iaitu keyakinan terhadap Allah dan Rasul. Imam Al-Maturidi pula menambah bahawa iman ialah tasdik dalam hati secara pengakuan dengan Allah, tetapi amalan tidak termasuk dalam hakikat iman, hanya penyempurna iman sahaja. Dari sudut perbuatan hamba pula, Imam Al-Asy'ari menekankan konsep Al-Kasbu, iaitu perolehan, iaitu perbuatan manusia dicipta oleh Allah tetapi manusia yang mengusahakannya. Imam Al-Maturidi pula ialah menegaskan bahawa manusia mempunyai pilihan yang lebih nyata dan melakukan perbuatan namun tetap di bawah penguasaan Allah. Oh, maksudnya walaupun ada perbezaan, mereka tetap sepakat bahawa akidah utama seperti keesaan Allah, kenabian dan perkara lain. Betul, perbezaan ini hanya dalam cara untuk menjelaskan dan menghujahkan akidah, bukan pada asas keimanan. Kedua-duanya saling melengkapi dalam benteng Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai tulang belakang akidah Islam. Okey. Terima kasih Ustaz. Harap soalan yang telah diajukan daripada peminat kita telah dijawab baik oleh Ustaz Amirul Fahmi sebentar tadi. Baiklah, kita sudah berada di penghujung rancangan. Baiklah, jadi kita nak minta sedikit rumusan kepada Ustaz Fahmi. Okey. Jadi, sebagai rumusan, Ahli Sunnah wal Jamaah ialah pegangan yang menjaga kesucian akidah Islam. Mereka berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' sahabat, serta menolak bid'ah, menyimbangkan antara akal dan wahyu serta menyeru kepada perpaduan ummah. Tepat sekali. Jadi kita sebagai umat Islam perlulah mengkaji dan menapis semua konten-konten yang ada di era globalisasi ini dalam menjaga keimanan kita dan akidah agar kita tetap terjaga iman dalam manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita semua bersama-sama mendoakan agar di era globalisasi ini kita terpelihara daripada fahaman-fahaman yang menyesatkan dan kita menjadi satu golongan yang dikatakan oleh Nabi yang kita akan masuk syurga dan kita bebas daripada 72 golongan yang lainnya, insya-Allah. Amin. Amin. Sama-sama juga kita kepada saudara kita yang lain, insya-Allah. Jadi berakhirnya podcast kita pada segmen kali ini. Jadi
saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Amirul Fahmi sekali lagi kerana sudi bersama-sama dalam podcast kita pada kali ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada panel kita, host kita kerana banyak memberikan idea-idea soalan dan kebat yang mampu mengasah minda kita sehingga kita dapat faham apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada kelemahan kami sendiri. Jadi, tamatnya ucapan saya pada kali ini, maka tamatlah podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai jadi sampai. Ya. Be